Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 9 kes kini berada dalam kategori 5 dan dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 3 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,914 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 106,936 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,535 adalah hasil ujian ART yang telah dimuatnaikkan ke aplikasi BroHealth. Manakala 379 adalah dari hasil 3,502 ujian makmal RT-PCR. Sementara itu, 4,683 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 68,764 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 38,014 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 8.6%. Dalam pada itu, 272 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 37,742 kes positif kini sedang menjalani pengasingan di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 10 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 57.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dokumen di seluruh negara. Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan graf terkini lengkung epidemik ataupun epidemic curve COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang menunjukkan perkembangan jumlah kes yang dikesan setakat ini. Jumlah kes dalam gelombang ketiga telah memuncak sekitar 4 Mac 2022 dan pada masa ini jumlah kes harian telah menunjukkan penurunan. Effective Reproduction Number ataupun RT juga telah menunjukkan penurunan dan pada masa ini berada pada tahap 0.95. Yang mana RT di bawah tahap 1 menandakan sesuatu wabak itu sedang berkurangan. Para pekerja yang mempunyai simptom jangkitan perlu berada di rumah sekurang-kurangnya 3 hari bagi mengelak simptom daripada merebak. Menurut Yang Berhormat Menteri Kesihatan, simptom demam selesma tidak semestinya COVID-19 sahaja, malahan flu pun masih ada. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai simptom tersebut, meskipun keputusan ujiannya negatif, mereka perlu berada di rumah sekurang-kurangnya 3 hari. Jelas Yang Berhormat ia bertujuan untuk menghalang simptom tersebut daripada merebak kepada orang lain dan mengingatkan flu juga masih boleh menjangkiti orang lain. Jadi kalau lepas 10 hari insyaAllah Jabatan Perdana Menteri dengan ini maklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Bagi Yang Mulia Dr. Hazri bin Haji Kifli, Pengarah Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan, dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam mulai hari Sabtu 9 Syakban 1443 bersamaan 12 Mac 2022. Program Bangkit Bersama membentuk kepribadian insaniah ahli-ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT dan memperkukuhkan tadbir urus organisasi mereka agar menjadi sebuah persatuan yang mempunyai daya saing yang tinggi, mampan dan kredibel. Program ini mampu merubah sikap minda kepimpinan organisasi agar lebih telus dan bertanggungjawab sekaligus membentuk kepercayaan bersama dalam tadbir urus organisasi yang peduli dan prihatin kepada isu dan permasalahan keanggotaannya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud
Menteri di Jabatan Perdana Menteri berucap demikian semasa majlis penyampaian sijil seminar kepimpinan dan urus tadbir bagi program Bangkit Bersama. Majlis berlangsung di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei. Usaha dan inisiatif dalam membentuk satu masyarakat yang mandiri dan mampu membina diri, semangat keusahawanan dan nilai-nilai kebersamaan bagi mendukung satu sama lain adalah bertepatan dengan nilai-nilai teras maqasid syariah dalam menjaga agama, nyawa, kesihatan, intelek dan keturunan. Sudah setentunya kerjasama dan sumbangan yang diberikan sedikit sebanyak akan menyumbang ke arah pengukuhan identiti PJIT selaku ibu-ibu mandiri dan berkemahiran. Majlis diisikan dengan penyampaian resolusi seminar oleh Yang di-Pertua Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Resolusi seminar ini telah berjaya digubal oleh peserta PJIT dengan bimbingan fasilitator Qalam Academy dan ahli kumpulan Itqan EDP MMO ke-32 dengan hasrat dapat berikan hala tuju yang jelas pertubuhan Persatuan Ibu Tunggal berkenaan. Seramai 20 orang peserta Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PJIT menerima sijil masing-masing. Agama Islam memerintahkan umatnya agar berbuat baik dan saling hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira usia, darjat, bangsa maupun agama, lebih-lebih lagi dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita hendaklah meletakkan martabat dan kemuliaan ibu bapa itu pada kedudukan yang tinggi dan istimewa. Sesungguhnya kemuliaan dan ketinggian martabat ibu bapa bukan diangkat oleh siapa-siapa, akan tetapi martabat ibu bapa itu diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Berbuat Baik dan Berbakti kepada Ibu Bapa. Dalam khutbah juga menggariskan dalam membina hubungan sesama manusia, ibu bapa hendaklah menjadi keutamaan dan melebihi daripada orang lain. Ibu bapa merupakan wasilah ataupun jalan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu ialah: pertama, melayan kedua ibu bapa dengan baik, bercakap dengan lembut, tidak meninggikan suara, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan seumpamanya. Kedua, mengambil berat akan keadaan ibu bapa. Ingatlah, jangan sekali-kali kita mengabaikan dan membiarkan mereka tinggal bersendirian, apatah lagi dalam keadaan uzur. Oleh itu, seandainya ibu bapa kita hidup bersendirian, maka adalah wajar bagi kita selaku anak untuk membawa mereka tinggal bersama, dan kalaupun tidak tinggal bersama, maka kita hendaklah sering berkunjung dan memeduli hal ehwal kebajikan mereka. Janganlah kita jadikan kesibukan kita sebagai alasan untuk kita mencuaikan, mengabaikan dan melupakan mereka. Ketiga, selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan ibu bapa di dunia dan juga di akhirat. Dan keempat, mendahulukan ibu bapa dalam banyak perkara. Berikutan dengan situasi penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, pada masa ini Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei telah membuat keputusan untuk membatalkan pelaksanaan peperiksaan lisan sijil sekolah-sekolah rendah agama SSSRU bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi. Sehubungan itu, kaedah pemerolehan markah bagi peperiksaan lisan SSSRU bagi calon-calon yang berdaftar di sekolah-sekolah agama adalah menggunakan kaedah alternatif, iaitu markah penilaian sekolah MPS. Kaedah tersebut juga akan digunakan pakai bagi calon-calon yang tidak dapat hadir semasa peperiksaan bertulis bagi peperiksaan-peperiksaan awam di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama disebabkan oleh positif COVID-19, menjalani perintah kuarantin, menerima notis pengasingan diri dan diberikan sijil cuti sakit. Antarabangsa, Kesatuan Eropah akan menggantung perdagangan dan ekonomi ke atas Moskow, mengenakan tindakan keras ke atas aset kripto dan menyekat ekspor ke Rusia bagi barangan mewah Kesatuan Eropah dan import barangan besi dan keluli.
Ketua Suruhanjaya EU berkata langkah baharu tersebut akan termasuk dalam sekatan keempat terhadap Rusia kerana menakluki Ukraine melalui koordinasi bersama Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu G7 lainnya. Bersama sekutu barat seperti Amerika Syarikat, blok berkenaan akan batalkan status perdagangan Rusia sebagai negara paling disarankan. Ini akan membuka laluan kepada blok tersebut untuk menyekat atau mengenakan hukuman tarif ke atas barangan Rusia dan meletakkan Rusia seumpama Korea Utara atau Iran. Sebagai langkah awal, EU akan mengharamkan pengimportan barangan sektor keluli dan besi. Von der Leyen dalam satu kenyataan mengongsikan bahawa hak keahlian Rusia dalam institusi pelbagai hala seperti tabung kewangan antarabangsa dan Bank Dunia akan digantung. Langkah seterusnya ialah menyekat aset menggunakan kripto. Key goods in the iron and steel sector from Russian Federation. Kawasan Institut Kemudahan Penyelidikan Nuklear di Bandar Kharkiv, Ukraine masih utuh walaupun telah dibedil oleh tentera Rusia tanpa sebarang kehilangan nyawa. Bagaimanapun, ketua institusi berkenaan memberi amaran bahawa sebarang kerosakan di masa hadapan kepada peralatannya akan menimbulkan bahaya disebabkan terdapatnya elemen radioaktif. Katanya jika peralatan tersebut terkena serangan, bencana besar akan berlaku. Ketika bahagian dalamannya tidak terkena serangan, bahagian dinding luar bangunan rosak akibat peluru dan jendela yang pecah. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA beritahu insiden yang seumpamanya berlaku di kemudahan buangan radioaktif di Chernobyl berhampiran loji tenaga yang merupakan tapak bencana paling buruk dalam sejarah dunia pada tahun 1986. Kedua tapak berkenaan di bawah kawalan tentera Rusia tetapi dijalankan oleh kaki tangan Ukraine. Ukraine juga menafikan menghasilkan senjata nuklear secara bersembunyi. Senat Amerika Syarikat meluluskan pakej bernilai $1.5 trilion bagi mengelak kelumpuhan kerajaan dan menyediakan bantuan kecemasan bagi Ukraine. Dana itu mengekalkan kerajaan Ukraine untuk terus bertahan sehingga September ini dan sejumlah $13.6 bilion telah disalurkan ke dalam ketenteraan dan bantuan kemanusiaan. Bantuan untuk Ukraine menjadi salah satu daripada beberapa isu yang menerima sokongan dalam Kongres. Pentadbiran Tuan Joe Biden membantah untuk menyediakan pesawat tempur yang dikhawatiri akan meningkatkan lagi konflik. Jerman mahukan Serbia menjadi ahli penuh dan bebas Kesatuan Eropah di masa depan. Jerman yakin bahawa Serbia mempunyai hak sama kepada keselamatan, demokrasi dan keamanan dalam Dewan Rakyat Eropah. Jerman juga akan menyokong sebarang reformasi yang patut terutama dalam sektor perundangan. Annalena Baerbock, Menteri Luar Jerman, melahirkan harapan tersebut semasa lawatan ke Belgrade. Menurutnya, Serbia merupakan sebuah negara yang maju dalam prosedur berbanding negara-negara lain yang belum lagi mengaplikasikannya atau belum mendapat status calon. Jerman juga menekankan perlunya negara-negara Eropah untuk bekerjasama bagi masa depan yang lebih baik, terutama di bahagian barat benua itu. Dalam kata lain, perlunya perkembangan yang ketara dalam dialog dan hubungan yang baik di antara Serbia dan Kosovo. Para saintis mendapati bahawa sejenis penyu gergasi yang terdapat di salah satu kepulauan Galapagos, Ecuador bukanlah daripada spesies yang disangkakan sebelum ini. Menurut kenyataan dari Taman Negara Galapagos, satu kajian menyatakan bahawa hampir 8,000 penyu gergasi yang hidup di Pulau San Cristobal yang sebelum ini dikenal pasti sebagai Cheloniodis catamensis, penemuan tersebut dibuat melalui perbandingan genetik haiwan dengan sampel daripada spesies yang berbeza yang telah dikaji selidik oleh Universiti Newcastle, Universiti Yale dan Pemeliharaan Galapagos. Kajian genetik penyu-penyu Galapagos yang masih hidup bermula tahun 1995 dan 4 tahun kemudian, saintis mula mengkaji sampel daripada spesies yang telah pupus. Galapagos yang kaya dengan biodiversitinya mengilhamkan teori evolusi Charles Darwin menempatkan pelbagai jenis burung.
Baru-baru ini, Galapagos memperluaskan Reserve Marine 60,000 km persegi. Seorang jurutera robot angkasa Los Angeles memperkenalkan prototipe skala lengkap kenderaan baharu generasi masa depan yang boleh bergerak cepat seperti kenderaan di bulan milik NASA, namun direka dengan lebih banyak kegunaan. Kenderaan logistik dan eksplorasi fleksibel Flex diuji di padang pasir California berhampiran Taman Negara Death Valley selama 5 hari. Ia direka bagi kegunaan program Artemis NASA bertujuan mengembalikan penerokaan manusia ke bulan seawal tahun 2025 dan mewujudkan koloni di bulan secara jangka panjang bagi penghantaran angkasawan ke planet Marikh. Tidak seperti kenderaan di bulan pada tahun 1970-an, kenderaan generasi masa kini dilengkapi bagi tugasan dan percubaan yang khusus dan boleh dipandu atau dikawal menggunakan kawalan jauh. Flex boleh digunakan bagi eksplorasi, penghantaran kargo, kerja pembinaan di tapak dan kerja logistik lainnya di bulan. Jika NASA menggunakan Flex dan platform modul bagi Artemis, ia akan menjadi kenderaan berupaya membawa penumpang yang pertama untuk menjelajahi permukaan bulan selepas Apollo 17. Sukan, saingan Liga Perdana Inggeris akan diteruskan lagi malam ini dengan 2 perlawanan dan 1 perlawanan awal pagi esok. Brighton and Hove Albion akan menentang Liverpool, manakala Brentford melayani kunjungan Burnley. Manchester United pula akan bertemu Tottenham Hotspur. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.